Suami YouTuber masakan terkenal direman 3 hari. Suspek dikatakan dalam keadaan mabuk telah membawa senjata sabit ke hospital mencari adik iparnya berkaitan satu masalah keluarga. Lelaki yang juga suami YouTuber masakan terkenal ditahan reman 3 hari kerana disyaki memiliki senjata berbahaya dalam kejadian di Hospital Raja Permaisuri Bainon HRBB Ipoh pada Isnin. Perintah reman dikeluarkan Magistrate Nabiha Muhammad Noor bagi membolehkan siasatan dijalankan di bawah Seksyen 6 dalam kurungan 1 Akta Bahan Kakisan Letupan dan Senjata Bahaya 1958. Dalam kejadian kira-kira jam 5.54 petang Selasa, suspek dikatakan dalam keadaan mabuk telah membawa senjata sabit ke hospital mencari adik iparnya berkaitan satu masalah keluarga. Kejadian itu dipercayai berpunca daripada perselisihan faham antara pasangan berkenaan berkaitan satu majlis di Ipoh Isnin lalu. Perselisihan berlanjutan sehingga suspek datang ke hospital dan dalam keadaan marah telah memukul isterinya di perkarangan hospital berkenaan. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Ipoh, Assistant Commissioner A. Asmadi Abdul Aziz berkata, siasatan lanjut sedang dijalankan dan siasatan awal mendapati kes berpunca daripada perselisihan faham ahli keluarga. Dalam perkembangan berita yang lain, Malaysia bukan tanah Melayu, tegas Timbalan Ketua Menteri Sabah Membidas Tajuddin. Kata Presiden APCO, kenyataan pemimpin UMNO itu berbahaya dan mengabaikan kewujudan Sabah dan Sarawak sebagai rakan setaraf. Timbalan Ketua Menteri Sabah Wilfred Madius Tangau menyelar kenyataan anggota Parlimen Pasir Salak Tajuddin Abdul Rahman di Dewan Rakyat yang mengatakan semua individu harus mengakui bahawa Malaysia merupakan tanah Melayu. Presiden APCO menyifatkan kenyataan tersebut sebagai berbahaya dan mengabaikan kewujudan Sabah dan Sarawak sebagai rakan yang setaraf dalam persekutuan. Kenyataan ini secara fakta salah, secara sejarah salah, kata Wilfred yang juga anggota Parlimen Tuaran dalam sidang media di lobi Parlimen hari ini. Tajuddin pada Isnin lalu mengatakan walaupun hak orang bukan Melayu harus dilindungi, setiap individu harus mengakui bahawa mereka tinggal di tanah Melayu dan Bumi Putra mempunyai hak istimewa. Wilfred mengatakan bahawa kenyataan itu menunjukkan bahawa anggota Parlimen UMNO itu masih mempunyai pemikiran bahawa Malaysia adalah persekutuan tanah Melayu dan bukan Malaysia. Pemikiran ini katanya sekiranya dipegang oleh Ketua Kementerian dan Jabatan Kerajaan akan menyebabkan Sabah dan Sarawak terpinggir daripada pembangunan negara. Kami di Sabah dan Sarawak akan jadi afterthought. Mereka rancang pembangunan kononnya Malaysia, tapi hanya merujuk kepada persekutuan tanah Melayu sahaja. Maka peminggiran Sabah Sarawak akan berterusan, katanya. Beliau berkata bahkan dari sudut ukuran tanah, Semenanjung atau tanah Melayu hanya 40% daripada Malaysia berbanding Sabah dan Sarawak merangkumi 60%. Sabah dan Sarawak ini tanah besar Malaysia, tambahnya. Beliau berkata Malaysia mungkin perlu mempertimbangkan untuk mengikut jejak langkah Indonesia dengan memindahkan ibu negara ke Borneo. Wilfred sebelum ini meminta Sabah dan Sarawak menyokong Presiden Warisan Shafie Apdal sebagai calon Perdana Menteri. Sementara itu, dalam isu berasingan, anggota Parlimen itu juga menjelaskan sebab mengapa partinya APCO berpaling tadah daripada BN pada 2018 untuk bergabung dengan Warisan dan Pakatan Harapan. Wilfred berkata pada pilihan raya umum Mei 2018, jelas menunjukkan 60% rakyat Sabah ingin pertukaran kerajaan. Oleh sebab itu, katanya Majlis Tertinggi APCO memutuskan untuk menghormati keputusan rakyat dan memberikan sokongan mereka kepada Warisan. Beliau berkata tidak ada proses tawar-menawar dalam keputusan itu. Beliau menjawab pertanyaan anggota Parlimen Kinabatangan Bung Mokhtar Radin yang kemarin bertanya di Dewan Rakyat, apakah pembelutan APCO juga bermaksud bahawa Sabah ditakbir oleh kerajaan pintu belakang. Kediaman Adun Moyog dan Adun Kepayan didatangi ejen tawar lompat parti. Kota Kinabalu.
Dua lelaki dipercayai bertindak sebagai ejen kepada pemimpin politik hadir di kediaman ahli Dewan Undangan Negeri Adun Mayog, Jennifer Lasimbang di Penampang semalam bagi mengemukakan tawaran tertentu untuk melompat parti. Kedua-dua individu itu dikatakan turut berjumpa dengan Adun Kepayan Jenny Lasimbang yang juga kakak Jennifer bagi memberikan tawaran sama. Difahamkan ejen berkenaan berjanji jika Jennifer bersetuju untuk meninggalkan Parti Warisan Sabah Warisan, beliau akan diberikan wang dan jawatan sebagai menteri. Mereka datang di pejabat Adun Mayog semasa mesyuarat Majlis Pengurusan Komuniti Kampung MPKK untuk berjumpa dengan beliau. Pada masa itulah dua ejen berkenaan memperkenalkan diri sebagai wakil kepada pemimpin politik tertentu untuk menyampaikan tawaran berkenaan. Kehadiran dua lelaki itu ada direkam kerana pejabat tersebut dilengkapi dengan kamera litar tertutup CCTV, kata sumber kepada Borneo Today. Jennifer yang dikatakan terkejut dengan tawaran berkenaan, bagaimanapun menolak dan kekal dengan warisan. Tidak lama selepas kedua-dua lelaki itu balik, Jennifer dihubungi oleh kakaknya Jenny yang turut memaklumkan didatangi dua lelaki dipercayai individu yang sama. Borneo Today sedang berusaha untuk mendapatkan pengesahan daripada kedua-dua wakil rakyat berkenaan. Ayo kita beralih ke perkembangan berita yang terakhir. Tuduh orang lain mencuri, anak dia kaya berbilion-bilion. Najib menyifatkan bekas bosnya itu sebagai seorang yang pelik apabila menuduhnya mau kembali menjadi Perdana Menteri. Bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad menuduh orang lain mencuri, tetapi yang kaya berbilion-bilion adalah anaknya sendiri, kata Najib Razak secara sinis dalam satu hantaran di Facebooknya hari ini. Pagi-pagi lagi dah start, mula tak habis-habis dia Mahathir ni. Berderet-deret ciapan Twitternya. Paling pelik ialah dia asyik tuduh orang lain mencuri, tetapi yang kaya berbilion-bilion pula ialah anaknya sendiri. Satu keluarga termasuk cucu cicit ke sini ke sana pakai private jet, tulis Najib menjawab kritikan terbaru Mahathir di media sosial hari ini. Najib turut memuat naik ketangkap layar ciapan Mahathir di Facebooknya. Sebelumnya dalam satu catatan di Facebooknya, Mahathir mengulas mengenai norma baru yang mana pencuri kini diangkat sebagai pemimpin. Sekarang penilaian kita terhadap pencurian sudah berubah. Jika pencuri menjadi pengetua kita kerana dia bos kita, pencurian olehnya boleh diterima. Kita tidak perlu malu jika bos kita mencuri. Kita laungkan slogan malu apa? Dia bos kita, ini sudah jadi norma baru kita. Katanya bosku akan memimpin kerajaan Melayu Islam. Mengikut norma lama, pencuri tidak layak jadi pemimpin kerajaan Melayu Islam. Kerajaan tidak Islam pun tidak terima pencuri untuk memimpin, tulis Mahathir di Facebooknya hari ini. Dalam wawancara bersama sebuah portal berita, Mahathir mendakwa Najib mahu menjadi Perdana Menteri sekali lagi sekiranya dia dibebaskan minggu depan atas tuduhan rasuah dan pengubahan wang haram berkaitan dengan SRC International Sendirian Berhad. Sekiranya dia, Najib, didapati tidak bersalah, saya fikir dia akan mahu menjadi Perdana Menteri lagi, kata Mahathir. Mengulas mengenai dakwaan itu, Najib yang juga bekas Perdana Menteri ke-6 menyifatkannya bekas bosnya itu sebagai seorang yang pelik apabila menuduhnya mau kembali menjadi Perdana Menteri. Yang jadi PM7 selepas jadi PM4 dia, yang mahu jadi PM8 juga dia, kata Najib. Yang umum dan jelajah blackout satu negara mau jadi calon PM9 dia, yang dia tuduh mau jadi PM. Saya pelik betul individu ini, tulis Najib di media sosialnya. Semua sumber berita telah dipetik daripada Malaysia Kini Online, Astro Awani Online dan Borneo Post. Terima kasih kerana anda menonton video ini sehingga ke penghujungnya. Teruskan sokongan anda dengan mengongsikan video ini ke akaun media sosial anda seperti Facebook dan juga WhatsApp.
Jangan lupa like dan subscribe bagi mendapatkan sumber berita yang terbaru daripada channel Putra Raikal. Kita bertemu lagi di perkongsian video yang seterusnya.